Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu maklumat yang saya rasa memang ramai nantikan. Lebih-lebih lagi kepada rakyat Sabah yang menantikan tarik-tarik penting. Pembubaran DUN Sabah, tarik PRN 17 Sabah, penamaan calon, tarik mengundi awal. Nah, ada satu maklumat saya terima, tapi saya tidak mahu mengesahkan maklumat ini. Saya tidak mengiyakan maklumat ini karena kita belum ada pengumuman rasmi. Tapi saya lihat SPR mulai bergerak. Tapi yang paling penting yang kita mau tahu adalah tarik pembubaran DUN Sabah. Nah, ada satu maklumat yang saya terima yang telah menyatakan tarik pembubaran DUN Sabah dan juga mesyuarat khas SPR, hari penamaan calon, dan juga tarik kempen, tarik undi awal, serta hari mengundi, yaitu hari mengundi umum. Nah, sebelum saya sampaikan maklumat ini, saya nak kongsi kepada Anda satu lagi perkara yang paling penting. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, dan ada masalah penyakit yang sudah lama, masalah kesehatan yang sudah lama membelenggu hidup Anda. Ini adalah contoh terapi imun. Ini adalah untuk wanita. Untuk transfer factor terapi imun adalah untuk mengimbangkan, meningkatkan, dan juga mendidik sistem imun sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Gout, kolesterol darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Ini adalah produk contoh untuk semua masalah wanita. Nah, sekiranya Anda berminat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat. Nah, saya hanya kongsikan kepada Anda, tapi saya tidak mengesahkan maklumat ini benar atau tidak. Tapi mengikut pemerhatian saya, maklumat ini ada betulnya. Boleh jadi juga maklumat ini. Maksud saya tidak mustahil untuk maklumat ini adalah daripada sumber yang betul. Tapi apapun, kita nantikan keputusan yang resmi. Saya kongsikan kepada Anda. 3 Oktober 2025 Jumaat, pembubaran rasmi DUN Sabah. SPR akan dimaklumkan oleh Speaker. 7 hingga 10 Oktober 2025 mesyuarat khas SPR di Putrajaya, Kota Kinabalu. Umumkan tarik rasmi penamaan calon, tempo kempen, undi awal, dan hari mengundi. 17 Oktober 2025 Jumaat, hari penamaan calon. Semua calon menyerahkan borang pencalonan di pusat penamaan. Jika tiada bantahan berjaya, calon disahkan. 18 hingga 30 Oktober 2025 tempo kempen pilihan raya. Sekitar 13 hari, selalunya minimum 10 hari, maksimum 14 hari. Kempen resmi bermula jam 12.30 malam selepas penamaan calon. 28 Oktober 2025 undi awal, polis dan tentera. Undi pos luar negara dihantar lebih awal. 1 November 2025, hari mengundi umum. Semua rakyat Sabah keluar mengundi. Keputusan resmi dijangka diumumkan pada malam hari yang sama. Nah, itu adalah maklumat yang saya terima daripada WhatsApp. Tapi kita tidak tahu maklumat ini benar atau tidak. Tapi kalau tarik-tarik ini benar, maknanya kita kena bersedia seawal bulan Oktober dan mengundi pada 1 November 2025. Maknanya kerajaan negeri Sabah akan dibentuk semula pada bulan November, awal bulan November. So, kita nantikan siapa yang menang dan siapa yang terpelantik. Berkaitan dengan message ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, di sebalik rakyat Malaysia, rakyat Sabah, jentera-jentera parti, pemimpin-pemimpin parti, pemimpin-pemimpin politik yang bersedia untuk menghadapi PRN 17 Sabah, di mana Ketua Menteri Sabah sudah mengumumkan, sudah mengesahkan bahawa tarikh pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan PRN 17 Sabah, kita juga digemparkan dengan skandal rasuah Sabah. Adakah perkara ini berkesinambungan? Kita pun tidak tahu. Tapi nama-nama yang disebut di dalam skandal ini, sebelum ini nama Jeffrey Kitingan disebut, dan Albert Tay yang mendedahkan video tersebut. Beberapa lagi nama yang lain disebut. Antara yang menjadi pertanyaan ramai orang, termasuk saya sendiri, adakah terdapat bukti baharu ataupun apa saja bukti, tak kira software kah, hardware kah, fizikal kah, secara digital kah? Adakah terdapat bukti yang dapat mengesahkan mereka ini bersalah? Dan sekiranya mereka bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Dan persoalan seterusnya, kalau mereka ini bersalah, masihkah mereka ini bakal dipilih oleh rakyat pada PRN nanti, dan adakah mereka layak untuk bertanding PRN 17? Ini menjadi pertanyaan orang kampung macam saya. Oke, sebelum saya teruskan, ada satu pendedahan surat sokongan Projek Lombok. Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mengimbangkan, mendidik dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Ini adalah terapi imun, produk asas manakala ini adalah untuk semua masalah wanita. Nah, saudara-saudara, terapi imun bukan obat, tetapi untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Gout, kolesterol, sakit pinggang, sendi, gastrik, kencing manis, darah tinggi, dan macam-macam lagi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Albert Tay dalam satu lagi pendedahan, dedah surat sokongan Projek Lombok, Kitingan tiada komen. Sebelum ini kita sudah dengar nama Jeffrey disebut dalam isu ini. Video Jeffrey pun ada, sudah viral di media sosial, tapi kita tidak tahu sejauh manakah kebenarannya. Adakah Jeffrey bersalah? Adakah Jeffrey sebenarnya tidak bersalah? Nah, ada pengakuan daripada Jeffrey, beliau menafikan perkara itu. Ahli perniagaan Albert Tay mendedah surat sokongan yang didakwa oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah, Jeffrey Kitingan, untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Pendedahan terbaru itu susulan Presiden Parti STA menafikan terbabit dalam skandal perlompongan dan menyifatkan dirinya sebagai konservasionis atau individu yang menyokong usaha pemeliharaan alam. Dalam surat bertarikh 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah, dalam surat yang didakwa bertarikh 25 April 2022 ditujukan kepada Haji Jinor, Kitingan didakwa mengesahkan permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Sehubungan dengan itu, saya berharap YAB Datuk Seri juga akan memberi sokongan dan kelulusan penuh ke atas projek ini. Kata surat itu, ketika dihubungi untuk memaklum balas mengenai surat yang didakwa itu, Kitingan sekadar menjawab tiada komen. Kita tertanya-tanyalah kenapa Jeffrey Kitingan hanya menjawab tiada komen. Adakah Jeffrey nak lari? Tapi saya rasa tidaklah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Tay juga berkata jumlah wang yang diberikan kepada ahli parlimen Keningau itu ialah RM1.78 juta, lebih tinggi daripada angka RM1.6 juta
yang disebut dalam klip video itu. Jadi teman-teman, ini adalah dapatan terkini. Kalaulah ini menjadi bukti terkini surat sokongan Project Lombok, adakah bukan sahaja Jeffrey, bukan saja nama Ketua Menteri Sabah, ataupun mungkin ada nama yang lain yang bakal disebut, bakal didedahkan. Apapun, kita nantikan saja keputusan yang resmi.